Tulis. Yang pertama, kita punya faedah yang pertama, fa'atahumul azabu min haitsu la yash'urun. Saya ikut dalam kitab ni lah, tak ikut tertib susunan ayat. Tuan tak susun diri dah. Faedah yang pertama, fa'atahumul azab min haitsu la yash'urun. Datang azab dari sudut yang mereka tak sangka. Kata di ulama tadabbur, ini penting ni ulama tadabbur, dia kaji, dia korek. Kita yang tumpan-tumpan korek ni pun kita rasa bahagia sangat, kan? Ju'ila ityanuhu min ma'manihim liyakunu zalika au ja'alil mu'azzab. Datangnya azab dari sudut yang dia rasa aman, supaya mereka merasai azab itu dahsyat. Contohlah kita kata, kita buat rumah pagar benteng yang kuat. Tiba-tiba bala datang dari benteng itu, runtuh bentengnya itu, dirempuh. Mana kita rasa Allah lagi dahsyat. Ini nak. Mana Allah kata min haitsu la yash'urun, menunjukkan kepada kuasa Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berkuasa nak datangkan azab dari mana-mana sudut, dari mana pihak. Ada azab mari daripada atas, hujan batu, halilintar, puting beliung, pusing dia punya, cabut habis rumah-rumah. Ada air mari dari bawah, naik, banjir tenggelam habis kita. Ada yang kena rempuh, dan berbagai-bagai min haitsu la yash'urun. Azab itu datang dari pihak yang kita rasa aman, tapi dia datang dari sudut itu. Sebab itu dalam hidup kita ni, para jemaah sekalian, kata di para ulama, dia tadabbur juga dalam ayat ini. Kita nak kait dengan kehidupan kita. Pengkhianatan yang dibuat oleh kawan-kawan lebih dahsyat daripada khianat yang dibuat oleh orang lain. Sebab biasanya kawan ni orang yang bela kita, keluarga kita, dialah yang bela kita. Kita mengharapkan kebaikan, tapi bila mereka yang menghina kita, kita kata cukup dahsyat. Dalam bahasa syair, wa zulmu zawil qurba ashaddu madaratan min waq'il husamil muhannadi. Dia kata pukulan, kezaliman yang dibuat oleh kaum kerabat lebih dahsyat daripada pukulan pedang muhannad. Sebab apa? Sebab kita tak sangka. Kita ingat dia benteng, dia pertahan kita, rupa-rupa dia yang hentam kita. Ini dia panggil makan kawan. Ini dahsyat. Orang panggil makan kawan, ini cukup dahsyat. Min haitsu la yash'urun, itu azab. Bagi kehidupan atas dunia ni pula, kawan makan kawan. Dalam istilah orang sekarang, dia panggil kena kencing kawan. Lagi dahsyat daripada dikencing oleh hayawan. Kencing kawan lebih dahsyat daripada kencing tikus. Allah. Ada seorang pendakwah, dia suka main bahasa-bahasa. Dia kata kencing kawan, dikencing oleh kawan lebih dahsyat daripada kencing tikus. Mati perasaan, tak tahu dosa pahala, tak tahu halal haram, lebih dahsyat daripada mati pucuk. Kata kenapa buat bandingan begitu? Dia kata orang mati pucuk habis ubat dia cari, ustaz. Tapi orang yang mati perasaan, mati jiwa, mati dia punya kesedaran, dia tak rasa apa. Orang buat maksiat depan dia, relax je, tak ada apa-apa, relax je, habis kita. Itu yang pertama. Kita pindah pada yang kedua. Fa'adzaqahumullahul khizya fil hayatid dunya. Fa'adzaqahumullahul khizya fil hayatid dunya. Allah Ta'ala akan timpa merasakan mereka kehinaan dalam kehidupan dunia. Annahu lamma bayyana, Allah Ta'ala sebut tadi, azab dunia datang tanpa mereka tahu di mana. Dalam ayat ini Allah kata azab yang lebih dahsyat, iaitulah azab al-khizy fil hayatid dunya, iaitu kehinaan,
rendah diri, hina segala hinanya dalam kehidupan dunia itu. Ini di antaralah jenis azab. Mana azab yang pertama tadi tak tahu, tapi azab yang hina Allah Taala bagi, azab dunia ini azab yang cukup hina, dahsyat. Allahul musta'an. Kita tak maulah dihina dari dunia, dan kita tidak mau juga dihina di akhirat, sebagaimana doa Nabi Ibrahim, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hina aku pada hari dibangkitkan. Ana dah ulang banyak kali dah doa ni. Tuan-tuan ambil, tulis doa ni keluar. Tulis doa ni besar-besar. Kita sentiasa berdoa, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan hina aku di hari akhirat nanti, dan jangan hina aku di dunia. Kita tak mau kita dihina di dunia, lebih-lebih lagi kita tak mau kita dihina di akhirat. Allahu Akbar. Akhirat lagi dahsyatlah. Manakala orang hina kita atas dunia ni bertempoh, mungkin 5 tahun kita dihina oleh orang. Tapi kalau hina di akhirat, tidak ada tempoh, berterusan sampai bila-bila. Kecuali orang beriman yang masuk dalam neraka beberapa ketika, itu ada tempoh. Bagi kita, kita tak nak Allah ma'ajirna minan nar. Kita nak kita tidak disentuh oleh api neraka walaupun sekejap. Bukannya main-main neraka ni, bukan masuk penjara. Masuk penjara ada lagi makan minum, ada lagi tempat tidur, walaupun tak begitu selesa. Yang ketiga, afaman yattaqi biwajhi su'al azab yaumal qiyamah. Balik semula kepada ayat awal. Maka adakah orang yang menahan dengan mukanya akan selaran azab yang buruk pada hari kiamat? Di sini kata ulama tadabbur, dia kata pelik. Muka ni bukan tempat pertahanan. Orang tak tahan dengan muka. Nak selamat tubuh, kita bagi tahan dengan muka. Ada? Tak. Kita akan tahan dengan tangan, kita akan tahan dengan siku, dengan lutut. Muka tak jadi. Tapi dalam ayat ni Allah kata apa? Allah kata yattaqi biwajhihi. Mereka ni nak jaga tubuh dengan muka. Itu maknanya tak ada tempat dah nak selamat. Maka tidak ada tempat. Izil wajhu a'azzu ma fil jasadi. Kerana muka ni di antara tempat yang paling mulia dalam tubuh. Orang kalau nak tengok orang, dia kata mungkin tengok budak tu. Kalau nak buat menantu, kalau nak buat apa dak. Kita tengok muka ke tengok body, tengok muka. Comel. Baru tengok hak lain. Jadi muka ni dipanggil tempat yang paling mulia. Kerana itu Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Tempat yang paling hampir kita dengan Allah dalam solat kita ketika sujud. Kenapa? Sebab muka yang paling mulia yang ada atas diri kita ni, ketika itu kita letakkan muka kita di tempat yang paling rendah di atas bumi ni. Muka tempat yang paling mulia, kita pergi letak di tempat dipijak oleh orang. Itu dia panggil sangat tinggi dia punya darjat. Maka muka ni orang tak buat, tapi di sini digunakan dengan muka. Sebab itulah kita ni bila kita nak perli orang, kita nak marah orang, kita kata pada muka. Bukan muka saja. Hak pada tu semua benda. Kadang-kadang yang sakit tu kepala. Tapi pada muka juga. Pada muka. Nak kata apa? Allahul musta'an. Kita kata pada muka. Baiklah. Apa boleh buat? Kita pergi kepada yang keempat. Zuqu ma kuntum taksibun. Rasakanlah apa yang kamu usahakan. Al-mazuq wal azab. Rasa tu rasa azab. Na'udzubillah. Jaza maktasabu fid dunya. Balasan apa yang mereka lakukan dalam dunia. Minasyirki, daripada perbuatan syirik dan seumpamanya. Geng-geng syirik. Mana kamu rasa apa yang kamu lakukan. Kamu rasa apa yang kamu lakukan. Ayat ini dia panggil mubalaghah. Mubalaghah tu satu bandingan yang cukup kuat bahawa balasan setiap perkara itu mengikut amalan.
Dalam bahasa dia panggil al-jaza'u min jinsil amal. Balasan mengikut kategori amalan. Balasan mengikut kategori amalan. Wa anna Allaha 'adilun fi ta'dzibihim. Allah Taala tu Maha adil di dalam mengazabkan manusia yang kerah kepala, yang tak dengar kata. Dan tengok ayat ini, kenapa Allah guna perkataan ma kuntum taksibun. Dia tak kata ma kuntum ta'malun. Ini perbahasan. Tuhan kata taksibun, apa yang kamu usahakan. Dia tak guna perkataan ta'malun, apa yang kamu buat. Sama je tu, tapi ada beza. Lianna khitabahum, kerana waktu bercakap ini, khitab ini ketika mereka menyelamatkan diri dengan muka daripada azab. Jadi ambil padalah apa yang kamu usahakan tu, ambil balasan. Jadi orang panggil sesuai dengan ayat, apa yang kamu usahakan, taksibun. Biasanya kita usaha ni kita nak cari pulangan. Dia panggil usahawan. Apa nak usahawan? Orang yang berusaha nak cari apa? Cari kebaikan. Sekarang ni kamu berusaha mencari keburukan. Ini penggunaan ayat cukup dalam, tuan-tuan. Yaksibun ya'malun. Kalau kata yang kamu lakukan besar, tapi ini kamu usahakan. Usaha ni biasanya orang nak mencari kebaikan dia berusaha. Tapi usaha puak ni usaha untuk kerusakan, wal iyaz billah. Jangan kita main-main, kan? Jangan kita main rasa senang-senang je, la. Baik, yang terakhir, yang kelima, Allah kata fa'atahumul azab min haitsu la yash'urun. Mana azab itu datang mengikut apa tanpa mereka sedar. Dalatun ala tasabbubit takzib. Ayat ini menunjukkan bahawa mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab mereka akan diazab tanpa disedari. Maka samalah musyriki Arab yang telah mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kena ingat, mendiang Abu Jahal. Waktu dia keluar ke Badar, dia ingat dia nak pergi mati ke nak pergi menang? Ingat tak? Bila Abu Sufyan mari daripada Syam bawa barang-barang dagangan Quraisy, Abu Sufyan ni cerdik. Dia kata kita ni musuh dengan orang Madinah, tapi kita nak lalu ikut negeri mereka. Bahaya ni, bahaya. Maka Abu Sufyan hantar pergi seorang wakil Damdam pergi ke Mekah, pergi minta pertolongan cemas. Siapa nak selamat barang-barang, cepat bawa tentera mari kawal barang. Abu Jahal yang banyak aset melompat, kumpul orang segera nak pergi ke Badar. Jadi dia bawa dengan penyanyi, dengan artis, bawa dengan botol-botol arak, bawa siaplah alat-alat kugiran semua siap. Dia kata kita akan duduk 3 hari di Badar untuk menyatakan kita ni kuat, supaya orang lain jangan usik kita. Tengok, min haitsu la yash'urun. Rupanya mereka pergi untuk ditimbus di Badar. Dengan tentera Islam yang tidak kuat, hanya ada 300 beberapa belah orang saja. Senjata tak cukup. Abu Jahal lengkap 1000 orang dengan senjata, dengan tentera, dengan hiburan-hiburan, dengan kemabukannya. Tapi apa boleh buat? Cukup dengan 313 orang, dengan dibantu oleh malaikat 70 orang sanadid, ketua kepala besar Quraisy mati di Badar, dan ditawan 70 orang. Itulah yang katakan min haitsu la yash'urun. Pendustaan terhadap agama Allah menjadi sebab kepada kebinasaan. Jadi kalau kita nak selamat, jangan kita mendustakan ayat-ayat Allah, jangan kita mendustakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai ahlus sunnah menjadi kewajipan kepada kita berpegang dengan sunnah, bukan berpegang dengan buku-buku yang didakwa sebagai ahlus sunnah. Sekarang ni orang declare, orang dakwa macam-macam. Kita kata semua orang boleh dakwa apa nak dakwa, tetapi buktikan dakwaan kita itu bertepatan dengan apa yang kita cakap. Kalau tidak, cakap kosong yang tidak ada pulangannya. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita.
InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam ayat 27 dalam siri yang akan datang.